Jadi di dalam kitab ini Fathul Mu'in kita sedang membicarakan tentang solat Jumaat ya, minggu lepas ya. Jadi insya-Allah kita melakukan sedikit ini muraja'ah atas apa yang kita telah membicarakan sebelum kita masuk kepada yang seterusnya. Ada perkara dalam kitab Fathul Mu'in ini saya nak kalau antum akan lihat nanti ada pelik sedikit. Pelik maksudnya di sini dia beza sedikit daripada kitab-kitab yang lain. Biasanya dalam bab solat Jumaat, para ulama sama ada dalam mazhab Syafi'i ataupun selain daripada mazhab Syafi'i, mereka akan memulakan membicarakan syarat-syarat sahnya solat Jumaat dan khutbah Jumaat. Baru mereka membicarakan rukun-rukun yakni khutbah dan solat. Tetapi kitab Fathul Mu'in dia memulakan dengan rukun dulu. Nanti kita akan lihat selepas rukun nanti dia cakap tentang, dia akan membicarakan tentang syarat. Jadi berkenaan dengan rukun kita hampir habis membicarakan yang ini tentang rukun. Jadi apa yang mudah seperti mana dalam kitab Safinatun Najah, rukun khutbah ini kita minggu lepas kita bicara rukun khutbah ya. Rukun khutbah ini kita 5 perkara. Mudah. Yang pertama sekali adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hamdalah. Yang kedua adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membicarakan tentang syarat-syarat ni. Daripada syaratnya mesti kita sebut nama Muhammad ataupun An-Nabi ataupun Rasulullah. Kita tidak boleh menggunakan dhamir Allahumma salli wa sallim alaih. Ini tidak sah. Jadi kita mesti menyebut ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu kita ada wasiat dengan takwa. Wasiat ini dengan takwa seperti mana kita mengatakan misalan ya ayyuhan nas ittaqullah ataupun ittaqullah. Jadi ini adalah wasiat ini dengan takwa. Maka 3 rukun ini diwajibkan khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Jadi khutbah yang pertama wajib kita mendatangkan hamdalah, salawat atas Nabi dan juga wasiat dengan takwa. Khutbah yang kedua pun sama. Manakala rukun yang keempat ini adalah membaca satu ayat mufhimah. Minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan baca ayat, dia mesti apa? Dia mesti mufhimah. Bukan semua ayat Quran. Tetapi ayat itu dia mesti jumlah yang sempurna, yang mengandungi makna yang sempurna. Satu orang ini kalau baca Qaf, ini bukan ayat mufhimah. Ini bukan ini ayat mufhimah ataupun ayat-ayat yang tergantung. Maknanya tidak sempurna. Summa basar. Ini adalah ayat yang bukan mufhimah sebab maknanya tergantung ayat sebelumnya dan ayat selepas ni. Tapi kalau kita baca qul huwallahu ahad, ini adalah misal ayat mufhimah. Jadi ayat mufhimah yang maksudnya maknanya sempurna. Ini adalah rukun yang keempat. Tetapi membaca ayat Al-Quran ini diwajibkan kita membaca salah satu daripada khutbah. Kalau kita mendatangkannya pada khutbah yang pertama, maka tak perlu kita mendatangkannya pada khutbah yang kedua. Maksudnya tidak wajib. Tapi kalau kita tidak mendatangkannya pada khutbah yang pertama, wajib kita mendatangkannya pada khutbah yang kedua. Dan akhir sekali adalah doa untuk kaum mukminin. Dan ini berlaku pada khutbah yang kedua. Diwajibkan atas khatib ini untuk mendoakan bagi kaum mukminin. Jadi kesemuanya ini kita ada berapa rukun? Kesemuanya kita ada 5 rukun. Jadi kita semua insya-Allah ini cuba hafal. Manalah tahu satu hari ini kita jadi khatib ya. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu apa rukun-rukun yang bagi khutbah. Ada lagi satu perkara, ada orang tanya berkenaan dengan kalau sekiranya khatib ini membaca ayat yang mengandungi makna takwa, adakah diwajibkan dia mendatangkan wasiat dengan takwa? Boleh tak kita satu ayat 2 in 1? Boleh faham insya-Allah? Sebab ini benar ada kemusykilan. Ada orang ini menanyakan, misalnya ini khatib ini dia mengatakan dia baca ayat, dia mulakan dengan hamdalah, alhamdulillah, selepas itu salawat Nabi SAW, selepas itu dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tapi dia tidak mendatangkan wasiat takwa. Sah ke tidak khutbah? Ini kita mengatakan dia wajib mendatangkan wasiat dengan takwa. Khutbahnya tidak sah kalau dia setakat ini membaca ayat Al-Quran, walaupun dia niat
Walaupun yang ini dia niat yang ini dengan bacaan yang ini Al-Quran, itu termasuk wasiat yang ini dengan takwa. Jadi di sini ada perkara kita nak kena faham. Ia adalah dua perkara. Pertama sekali adalah wasiat dengan takwa, kedua adalah membaca ayat mufhimah. Kita tidak boleh mendatangkan dua rukun dalam satu ayat. Boleh insya-Allah? Jadi jangan kita melakukan kesilapan ini. Jadi wasiat takwa adalah wasiat takwa, membaca ayat adalah yang ini membaca ayat. Jadi saya rasa itu sahaja yang kita membicarakan pada minggu lepas. Sekarang insya-Allah ini kita akan meneruskan. Semua rukun mesti dalam bahasa Arab. Ni akan datang insya-Allah nanti dalam syarat semua dalam bahasa Arab. Wajib yang dalam bahasa Arab. Itu adalah daripada syarat. Syarat sahnya khutbah semua rukun dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 326. Second last paragraph. Menyebut manakib, keistimewaan ulama tidak berarti menghilangkan muwalah sambung menyambung selama penyebutannya tidak bisa dianggap telah menyimpang dari khutbah. Nah, yakni kalau maknanya menyimpang yang daripada khutbah, maka dia nak kena ulang sekali lagi sebab ini dia telah memotong muwalah. Daripada syarat yang sah khutbah dia mesti muwalah. Muwalah di antara rukun. Dia tidak boleh membicarakan dengan khutbah ini tiba-tiba ini membicarakan tentang satu perkara yang tidak kait-mengait dengan khutbah. Maka ini kita mengatakan dia memotong ini muwalah. Dia memotong ini muwalah. Ini semua akan datang insya-Allah. Syarat ini muwalah akan datang. Sebab biasanya seperti mana saya mengatakan, kitab-kitab lain akan sebut syarat dulu. Mesti dalam bahasa Arab, khatib ini mesti berdiri, mesti menutup aurat, mesti dalam keadaan suci, mesti menyampaikan khutbahnya dalam bahasa Arab. Ini maksudnya rukun-rukun khutbah, mesti ada muwalah di antara khutbah, muwalah di antara rukun khutbah, muwalah di antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, muwalah di antara khutbah kedua-dua khutbah dengan salat. Ini semua adalah daripada syarat-syaratnya. Naam. Tersebut dalam tasawuf tawassut ni nama kitab ni. Naam. Tersebut dalam at-tawassut disyaratkan supaya tidak memperpanjangkan khutbah yang sampai menghilangkan muwalah. Nah, tidak dibolehkan kita memanjangkan khutbah sehingga yakni kita menghilangkan dia punya muwalah. Yakni memanjangkan ini khutbah dan mengeluar yakni daripada maksud dari khutbah. Maka ini kita mengatakan dia boleh memotong muwalah. Dia boleh memotong muwalah. Nah. Yes. Walaupun tak ada, dia tak potongkan muwalah, dia tak hilangkan muwalah, tapi panjang tak macam 1 jam. Ya, betul. Kalau sekiranya dia terlalu panjang dan maksudnya dia kandungan daripada khutbah tersebut, dia sudah lari daripada isi yang sepatutnya dalam kandungan khutbah. Misalnya dia membicarakan tentang perkara-perkara yang tidak ada kait-mengait dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membicarakan tentang masalah keduniaan, misalnya dia mengatakan telah berlaku kebakaran yang di sebuah tempat dan sebagainya. Kalau dia berpanjang-panjang begitu, ini penulis mengatakan dia memotong ini muwalah. Macam di Cairo saya pernah sekali juga lebih dari 1 jam. Di London pula 1 jam setengah. Masya Allah. Bahasa Arab dengan bahasa Bengali. Kita pernah dengar. Tapi tak betul ya. Ya, dia sunnah adalah dia ringkas, khutbah ini ringkas. Nah. Sebagaimana yang sering dikerjakan oleh khatib-khatib yang bodoh. Ini penulis dia mengatakan, orang yang memanjangkan khutbah, dia menggunakan perkataan juhal. Jadi sebab mereka tidak mengetahui ini akan hukum ini. Sebab ini mereka memanjangkan khutbah ini sepanjang-panjangnya. Dia boleh memotong muwalah, itu cerita ni. Dia boleh memotong muwalah. Nah. Berkata guru kita, apabila telah selesai khutbah merasa ragu meninggalkan satu rukunnya, maka tidak berpengaruh terhadap sahnya khutbah. Ini kalau sekiranya dah habis khutbah. Sama juga dengan hukum dia dah habis solat, dia syak. Tadi saya solat isyak, tadi saya ada sujud yang pertama pada rakaat ketiga ataupun tidak, syak. Tidak ada masalah. Kalau dah habis solat,
tidak ada masalah. Tapi kalau dalam solat tak boleh. Tapi kalau luar solat tidak. Sama juga khutbah di sini penulis mengatakan kalau dia syak, tadi saya khutbah saya mungkin ada tertinggal rukun. Tapi kalau dia dah habis khutbah tidak ada masalah. Tapi kalau dia dalam ini sedang ini khutbah, dia nak kena kembali ini kepada rukun tersebut. Nah, sebagaimana juga tidak membawa pengaruh bila telah solat meragukan meninggalkan satu fardunya atau sudah berwuduk meninggalkan suatu fardu wudu. Nah, ini sama dengan solat dengan wudu. Satu orang ambil wudu pun sama juga. Dia dah habis ambil wudu, dah lepas setengah jam ini misalnya dia syak. Tadi saya ambil wudu ada basuh tangan ke tak? Tapi dia dah tak beritahu lagi. Maka tidak ada masalah. Kalau dia syak selepas yang wudu. Sama juga dia syak selepas solat, tidak ada masalah. Di sini penulis mengatakan dia syak selepas khutbah, juga tidak ada masalah. Nah, apa tak? Ini macam dia imam tu dia ada rasa syak kan? Yeah. Selepas khutbah. Yeah. Lepas tu dia dah solat, bila dah masuk bila imam bila tegur dia, imam tadi ada terlupa satu rukun. Ini bukan syak. Kalau sekiranya ramai orang misalan menegurnya, mengatakan tadi awak tidak sepatutnya apa mereka melakukan bila dia meninggalkan rukun dekat situ juga mereka nak kena ingatkan dia. Ini kalau dah habis solat tiba-tiba jemaah mengatakan wahai imam tadi awak tak selawat atas Nabi SAW. Imam pun akan mengatakan kenapa awak tak cakap tadi. Sekarang ini kalau dia tengah ini khutbah, ramai jemaah yang dekat bawah kan. Kalau dia tertinggal rukun, sepatutnya jemaah yang dekat bawah ni mesti ingatkan. Mesti mengatakan kepada imam salat atas Nabi SAW, supaya at least dia tengah khutbah dia tahu. Okey, dia boleh kembali. Dia boleh kembali ini kepada rukun. Tapi ini biasa yang berlaku. Tetapi kalau soalan yang anda tanya misalan Bilal ni misalan dia dah habis ini khutbah semua baru mengatakan, maka ini masalah. Yani ini bukan berdasarkan kepada syak. Yani kalau jamaah ramai semua ini mengatakan, dia boleh mendatangkan kepada keyakinan yang imam ini telah meninggalkan rukun. Nah. Ya biasa kalau dekat Hadramaut mesti ada orang yang akan menegur. Cuma masyarakat kita jarang kita lihat, betul? Pernah tak kita jumpa khatib dengan memberikan khutbah, tiba-tiba satu orang menegur khatib ini daripada bawah. Ini perkara yang ini jarang ini berlaku. Pernah satu kali saya terlihat ini khutbah tidak ada salawat atas Nabi SAW. Tidak ada salawat. Dan saya pun tak perasan. Tapi bila saya naik mimbar, bila saya tengok, baru saya lihat tidak ada salawat Nabi SAW. Tetapi datangan saya punya sendirilah. Tetapi kalau orang yang ni kalau baca ini begitu dan tidak ada orang yang menegurnya, maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Walaupun ada khilaf berkenaan dengan salawat atas Nabi SAW, sama ada dia rukun ke tidak. Tetapi apabila diberitahu khutbah hari ini tidak ada salawat atas Nabi SAW, senang ada orang mengatakan ini masalah khilafiyah. Tetapi muskilah kita nak kena tahu ya benda-benda seperti ini. Jadi kalau yakin dia tertinggal, maksudnya tidak sah. Yang khutbah tidak sah, salat pun tidak sah. Mungkin masyarakat kita orang yang tahu sembahyang zuhur itu senyap. Dia tak boleh nak tegur. Ya. Apa nak buat? Mana nak tegur? Tak, kalau dia meninggalkan rukun, muskilah. Dia meninggalkan rukun, wajib ini menegur. Tidak boleh dibiarkan sebab kadang-kadang khatib terlupa. Dia bukan sengaja. Apa cara tegur tu? Ya. Tak, cara tegur sama. Tak payah angkat tangan. Yang ini terus bangun mengatakan ataupun hatta tak bangun. Misalnya kalau khatib dekat begini, dia duduk di sini, dia mengatakan selawat atas Nabi SAW. Dia mengatakan awak tertinggal selawat. Khatib ini dia nak kena tahu dekat mana sekarang. Jadi dia nak kena kembali ini kepada rukun. Kalau dia dah masuk yang ini misalan tentang wasiat dan sebagainya. Ya, kita ada yang ni pendapat yang tak disunatkan kita mengikut tertib. Ini yang kita bicara minggu lepas kan. Atau melihat ada disebut oleh penulis disunatkan yakni kita mendatangkan mengikut ini kepada tertib. Nah. Ya.
Belajar sultan. Oh. Tak, kita kena lihat dia punya kesilapan dia ketara ke tidak ketara. Kalau misalnya ni dia tidak ada salawat Nabi SAW, lepas itu dia tidak ada wasiat kepada takwa, satu orang nak kena bangun. Apa nak buat? Jadi orang yang dekat depan ini tanggungjawab dia lebih besar. Bilal. Mana Bilal masjid? Jadi Bilal masjid yang ni patut bangun dan bisik pada imam, ataupun tulis surat tulis macam paper, tunjukkan kepada imam. Jadi kita nak kena gunakan kita punya inilah, lihat berkeadaan. Kalau kita takut kita nak macam angkat suara ke apa, kita boleh tulis ke apa, dan berikan kepada imam. Syarat-syarat dua khutbah. Dan ini pernah berlaku di Masjid Khalid. Saya tegur sebab khatib ini melakukan kesilapan. Saya pergi kat mimbar. Ya, no choice sebab sekarang ini masalah yang kalau khutbah yang ini tidak sah, buat 1,000 orang yang sedang melakukan salat. Nah, syarat-syarat dua khutbah. Satu, terdengarkan oleh 40 orang. Sebelum itu penulis sekarang ini dia masuk membicarakan tentang syarat-syarat sahnya khutbah. Syarat-syarat sahnya khutbah. Setelah dia membicarakan tentang rukun khutbah, sekarang dia membicarakan tentang syarat sahnya khutbah. Biasanya seperti mana saya mengatakan, syarat khutbah sebelum, lepas itu baru rukun. Tapi Fathul Mu'in dia lain sikit. Rukun dulu baru syarat. Satu, terdengarkan oleh 40 orang. Maksudnya ialah oleh 39 orang selain khatib. Ini pendapat yang muhtamad, walaupun kita ada khilaf dalam mazhab sama ada 40 orang termasuk imam ataupun tak termasuk imam. Pendapat muhtamad tidak termasuk imam, termasuk imam. Jadi maksudnya 39 orang. 39 orang ini dengan imam. Nah, yang kesemuanya sah menjadi pendukung solat Jumaat. Yang terdengarkan tersebut cukuplah rukun-rukunnya, tidak harus seluruh isi khutbah. Nah, ini sekarang maksudnya di sini adalah wajib 40 orang mendengar khutbah, termasuk imam. Wajib 40 orang mendengar khutbah, dan 40 orang ini mesti orang yang dikira daripada 40. Siapakah yang ni orang yang dikira daripada 40? Kita mengatakan pertama sekali mesti Islam, baligh, lepas itu merdeka, dan mesti mustautin. Betul ke tidak? Lelaki mustautin, bukan mukim, bukan musafir. Dia mesti yang mustautin. Ini kita mengatakan mesti ada 40. 40 orang yang ni yang mendengar yakni khutbah. Nah, walaupun dia tak faham. Ini juga kita nak kena faham ya. Sebab mungkin ada orang yang ni misalnya dia tak faham bahasa Melayu dan dia tak faham bahasa Arab, tapi dia dengar khutbah. Jadi apa yang penting adalah dia mendengarnya. Apa yang penting adalah yang ini dia mendengarnya. Nah, berkata guru kita. Jadi apa yang wajib juga di sini penulis mengatakan penulis mengatakan apa yang wajib adalah dia mendengar rukun-rukun khutbah. Bukan maksudnya ke semua khutbah. Jadi yang penting yang wajib adalah rukun 5 rukun itu. Yani hamdalah, selawat Nabi SAW, wasiat dengan takwa, baca satu ayat daripada Al-Quran dengan doa untuk mukminin. Jadi ini 40 orang ini minimum yang nak kena dengar. Semua yang dia rukun-rukunnya. Ayo. Berkata guru kita, solat Jumaat tidak wajib diselenggarakan oleh segolongan 40 orang yang ada satu di antaranya orang buta. Solat Jumaat tidak sah. Nah, ini ada kesilapan ya, bukan orang buta ya, orang yang pekak. Boleh kita tulis asam ya. Asam adalah dalam bahasa Arab ini pekak. Jadi maksudnya dia tidak boleh dengar. Sekarang ini kita ada 40 orang, sebahagian daripada jamaah pekak. Maka ini hukumnya kita mengatakan tidak diwajibkan salat Jumaat. Tidak diwajibkan salat Jumaat sebab salah satu daripada syarat semua nak kena dengar. Semua yang nak kena dengar khutbah. Jadi walaupun kita ada pendapat dalam mazhab, maksudnya di mereka hadir, yang mana kalau mereka diberikan kedengaran mereka boleh dengar. Ada pendapat. Ini ada khilaf di antara Ibn Hajar dan Imam Ramli. Semua saya tak ingat mana satu. Sama ada Ibn Hajar ini
Di sini maksudnya Ibn Hajar. Sama ada dan Imam Ramli yang dia mengatakan kalau sekiranya 40 orang hadir, sebahagian daripada mereka tidak dengar khutbah, misalnya tertidur, adakah sah yang ini khutbah? Ini kita ada khilaf di antara Ibn Hajar dengan yang ini Imam Ramli. Adakah maksudnya diwajibkan 40 orang itu mendengar, ataupun maksudnya adalah 40 orang itu berada di tempat tersebut, kalau mereka nak mendengar, mereka boleh mendengar. Sebab soalan kalau orang menanyakan, kalau salah satu tertidur misalnya, bagaimana? Ini kita ada khilaf ini di antara ini kedua imam. Tapi di sini penulis ini tarjihkan pendapat gurunya, iaitu Ibn Hajar, yang ini mengatakan tidak diwajibkan. Sebab sebahagian daripada mereka tidak boleh mendengar khutbah. Nah, solat Jumaat tidak sah jika terjadi keributan suara yang membuat rukun khutbah tidak terdengarkan. Masya Allah, ini kita lihat isyarat ini. Subhanallah, ini beliau penulis ini mengatakan kalau sekiranya khatib ini menyampaikan khutbah dan jemaah sebahagian daripada mereka tidak dapat dengar rukun khutbah disebabkan ada bising, ada benda bising misalan. Kalau zaman kita misalan masjid ini sebelah building tengah piling sebagai misal, dan ada sebahagian daripada 40 orang ini tidak mendengar khutbah, maka tidak sah menurut pendapat mu'tamad. Ini penulis mengatakan. Jadi maksudnya di sini adalah kesemua 40 orang itu mesti mendengar khutbah. 40 orang itu mesti mendengar khutbah walaupun mereka tidak pekak, disebabkan ada bunyi-bunyian yang menyebabkan mereka tidak dapat mendengar khutbah, maka tidak sah yakni khutbah tadi. Boleh faham insya-Allah? Nah, demikian menurut pendapat yang dipegangi maksudnya pendapat yang mu'tamad, ya. Pendapat yang mu'tamad. Ayo. Sekalipun berselisih dengan pendapat segelongan beberapa ulama yang hanya mensyaratkan menghadiri khutbah saja. Nah, ini adalah pendapat yang kedua. Jadi mungkin antum just take note. Pendapat yang pertama, jadi kita ringkaskan, kita rumuskan dia punya pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan mati-mati 40 orang nak kena dengar khutbah. Nak dengar, yani dia mesti dengar suara khatib menyampaikan khutbah. Ini adalah pendapat yang pertama. Kalau sebahagian tidak mendengar khutbah, tidak sah khutbah. Tidak sah ini khutbah. Sama ada mereka pekak ataupun mereka tidak boleh dengar khutbah disebabkan ada benda bising. Ini adalah pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama agak keras sikit. Betul ke tidak? Pendapat yang kedua mengatakan tidak begitu. Yakni sekarang 40 orang ini bila mereka hadir, khatib ini menyampaikan khutbah, kalau mereka dapat dengar, mereka betul-betul ini dengar yang ini khutbah dan pay attention, mereka akan dengar khutbah. Itu sudah mencukupi. Walaupun yakni mereka tidak dengar khutbah disebabkan ada bunyi bising. Maksudnya kalau bising tak ada, adakah mereka dengar khutbah? Mereka dengar khutbah, khalas. Sah ini khutbah. Ini pendapat yang kedua, ringan sikit. Betul ke tidak? Mana lebih ringan? Pendapat yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Ini adalah apa yang kita mengatakan khilaf di antara Ibn Hajar dan Imam Ramli. Di sini juga penulis mengatakan Imam Nawawi juga membicarakan pendapat yang kedua dan Imam Rafi. Syaikhain yang dimaksudkan di sini adalah Nawawi dengan Rafi. Ayo. Sekalipun tidak mendengarkannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ucapan dua guru kita pada beberapa tempat. Nah, kalam Syaikhain ini adalah Imam Nawawi ini dengan Imam Rafi. Nah, tidak disyaratkan bahawa 40 orang hadirin Jumaat harus berada di tempat solat Jumaat waktu mendengarkan khutbah, dan juga tidak harus memahami apa yang mereka dengar. Nah, yang penting adalah mereka dengar. Yani walaupun mereka tidak duduk dalam musalla, walaupun mereka tidak duduk di dalam ini masjid ini misalnya, mereka berada di luar masjid sebagai misal, tetapi mereka mendengar ini khutbah yang disampaikan oleh khatib, dan mereka mungkin tak faham sebab mereka tidak faham ini mungkin yang dibahasa. Tidak ada masalah, tetap sah ini khutbah. Jadi memahami khutbah tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat adalah mendengar khutbah, dan tidak menjadi syarat mereka mendengar dalam masjid, sebab mereka juga boleh mendengar di luar masjid. Lebih-lebih zaman sekarang ada mikrofon. Kalau semua jemaah semua duduk dekat luar masjid misalnya, khatib seorang
Sah ya ni. Sah khutbah. Tapi ini perkara tak pernah berlaku ya. Baik. Kedua, dua khutbah harus menggunakan bahasa Arab sebagai mengikuti jejak ulama salaf dan khalaf. Nah, ini wajib, ini dia dalam bahasa wajib, ini dia dalam bahasa Arab. Jadi yang wajib adalah rukun khutbah. Yang 5, dia mesti dalam bahasa Arab. Kesilapan sebahagian orang, seperti mana saya rasa minggu lepas saya mengatakan, wasiat dengan takwa mesti dalam bahasa Arab. Kesilapan ini sebahagian orang, dia mendatangkan wasiat dengan takwa tetapi dia mendatangkan dengan bahasa Melayu, dan dia menyangkakan dia telah melakukan rukun. Tidak sah yang ini khutbah kalau sekiranya dia mendatangkannya dengan bahasa Melayu. Boleh insya-Allah. Jadi dia mesti ini dalam bahasa, mesti dalam bahasa Arab. Walaupun jemaah semua tak faham bahasa Arab, wajib ini dia mendatang. Jadi kalau dia suka bahasa Melayu atau bahasa Melayu, bukan bahasa Arab, jadi kalau dia gitu, kalau tak sah, mesti ada orang yang tegurkan. Mesti repeat balik. Kalau dia khutbah rukun, maksudnya rukun khutbah. Ya. Oh ya, tidak sah. Jadi mesti tegur dan bawa balik. Ya. Tapi kalau keadaan seperti ini kira agak susah sikit. Kalau khatib ini misalan dia khutbah dalam bahasa Melayu dan wasiat takwa juga dalam bahasa Melayu, ini agak susah sikit kalau kita nak tegur dia, sebab kita nak kena terangkan kepada dia. Kita terangkan bahawa ya khatib, khutbah wasiat takwa bahasa Arab. Kalau kita boleh tulis misalan, kita nak terangkan kepada dia. Kalau tak, tidak sah ini khutbah kalau dia tidak mendatangkannya dengan bahasa Arab. Di sini kita ada beza ni saya nak ceritakan sikit. Di sini kita ada perbezaan dengan ulama Malabar dengan masalah ini. Ulama Malabar, mungkin antum just take note ya. Ulama Malabar, ya, mereka mengatakan semua nak kena bahasa Arab. Semua. Bukan saja rukun. Kita di sini kita mengatakan rukun dalam bahasa Arab, tapi selepas itu kita berbual bahasa Melayu. Rukun yang dalam bahasa Arab, selepas itu kita berbual bahasa Melayu. Apa sebabnya? Sebab jamaah tidak faham bahasa Arab. Jadi supaya jamaah dapat manfaat daripada khutbah, kita biasa apa kita buat? Lepas kita dah datangkan rukun, kita dah salawat Nabi SAW, kita dah cakap ittaqullah. Selepas itu kita baca ayat daripada Al-Quran. Selepas itu kita berbual bahasa Melayu. Sebahagian dari ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh. Semua nak kena dalam bahasa Arab. Maka mereka menganggap khutbah kita ni semua tidak sah. Ini pendapat mereka. Jadi mereka agak keras sikit. Jadi saya cuma nak terangkan, mereka hatta dalam Fathul Mu'in, ini adalah pendapat mereka. Mereka berpegang kepada ini di Kerala sebagai misal. Jadi saya tidak tahu ini, sehingga ada yang kita di Masjid Khalid sebelum Covid, biasa ada ulama daripada Malabar akan singgah yakni Masjid Khalid. Jadi dia memberitahukan kepada saya perkara tersebut. Jadi saya mengatakan kepada dia, jadi bagaimana Maulana? Saya panggil dia Maulana. Bagaimana Maulana solat Jumaat di Masjid Khalid? Saya akan solat Zuhur. Selepas saya solat Jumaat dengan awak semua, saya akan solat Zuhur. Masya-Allah. Lepas itu dia munakasyah dengan saya. Dia bilang, apa awak punya dalil? boleh mendatangkan bahasa Melayu. Jadi agak susah sikit. Jadi mereka di Kerala, subhanallah, benda ini tertarik. Dia mengatakan kepada saya, di Kerala semua khutbah ini semua dalam bahasa Arab. Tidak ada satu perkataan pun. Dan kita lihat Masjid Malabar, kalau kita solat di Masjid Malabar, mereka tak ada bahasa mereka pun mereka tak semua dalam bahasa Arab. Yang di Victoria Street kan? Ya. Yang di Teluk Ais itu sama juga. Di mana? Di Teluk Ais Masjid Jami. Ya, dan juga dalam mazhab Hanafi, afwan. Dan juga dalam mazhab Hanafi. Itu sebab dalam mazhab Hanafi dia akan cakap bahasa Tamil sebelum azan. Jadi sebelum azan dia akan cakap, okey, ini adalah makna khutbah yang akan saya sampaikan selepas Zuhur. Selepas dalam khutbah. Tetapi bila khutbah dia akan berbual dalam bahasa Arab daripada awal hingga ke habis. Jadi di sini kita ada perbezaan di antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, dan dalam mazhab Syafi'i juga kita ada perbezaan ini di antara para ulama. Nah. Adapun faedah khutbah harus memakai bahasa Arab
Nampak? Jadi di sini kita lihat ini penulis Fathul Mu'in daripada sana ya. Jadi kita nak faham ini dia sedang membicarakan tentang apa? Apa dia mengatakan? Dia mengatakan wa faidatuha bil arabiyyati ma'adami ma'rifatihim, walaupun mereka tidak faham, dia mengatakan ma'adami ma'rifatihim laha al-ilmu bil wa'di fil jumlah. Yani walaupun mereka tidak faham, wajib kita mendatangkan dalam bahasa Arab. Ini boleh mengatakan. Nah, qalahu al-qadi. Padahal hadirin Jumaat tidak mengetahui adalah mereka mengerti secara garis besar bahawa apa yang dikhutbahkan itu nasihat. Jadi maksudnya mereka sangat faham, khatib sedang memberikan kepada kita nasihat, tapi mereka tidak faham kandungan khutbah. Wajib dalam bahasa Arab, dia mengatakan. Demikian menurut penjelasan Al-Qadri. Apabila tidak mungkin mempelajari khutbah dengan bahasa Arab sampai sebelum waktu mendesak, maka salah seorang di antara mereka boleh berkhutbah dengan bahasa daerah yang bersangkutan. Ini ada kalau sekiranya tidak ada orang boleh bahasa Arab. Yani maksudnya tidak ada orang boleh menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab dan waktu dah habis. Ini kes darurat, betul ke tidak? Yani maksudnya dia boleh mendatangkan khutbah dalam bahasanya. Tetapi kalau dia boleh mendatangkan dalam bahasa Arab, wajib dia mendatangkan dalam bahasa. Dia mendatangkan dalam bahasa Arab. Nah, kalau masih mungkin mempelajarinya, maka untuk golongan mereka fardu kifayah mempelajarinya terlebih dahulu. Yani fardu kifayah mempelajari, memberikan khutbah dalam bahasa Arab. Hukumnya ini adalah fardu kifayah. Mesti ada orang yang dapat melakukan sedemikian. Kalau tak, khutbah mereka tidak sah. Ketiga, khatib yang kuasa berdiri harus dengan berdiri. Nah, ini tidak ada masalah, kita faham daripada syarat sah khutbah dia mesti berdiri. Kalau dia mampu berdiri, sama juga dengan salat. Melainkan kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia boleh khutbah dalam keadaan duduk. Nah, keempat, suci, iaitu suci dari hadas besar dan kecil, juga pakaian, badan dan tempatnya, suci dari najis yang tidak diampuni adanya. Jadi wajib dia berada dalam keadaan suci, yakni dalam wudu. Suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, dan suci daripada najis, sama ada daripada pakaian ataupun daripada tempat. Nah, ini saya lihat di Jami' Tarim, yakni misalan khatib ini dia apabila naik mimbar, dia akan bawa satu kain tebal. Jadi sebelum ini dia duduk ini atas kursi, dia akan letak kain di atas kursi. Jadi saya dapat tahu ini rupanya takut kursi itu ada najis. Jadi mereka, ini adalah amalan mereka. Jadi mereka akan membawa kain, satu ini untuk mereka penishal, lagi satu mereka akan angkat kain. Jadi bila dia naik, dia akan letak ini di atas kursi. Sebab kadang-kadang ada macam tai cicak dan sebagainya. Jadi ataupun jenis najis ini yang lain, walaupun najis yang dimaafkan, tapi ini ikhtiar. Mereka biasa lakukan sedemikian. Nah, kelima, menutup aurat. Keenam, wajib ini menutup aurat. Ayo. Keenam, duduk di antara dua khutbah dengan tuma'ninah. Ini minggu lepas ada orang tanya berkenaan dengan hukum duduk di antara khutbah dalam mazhab Syafi'i syarat. Yani ini adalah syarat sah salat Jumaat. Duduk di antara dua khutbah. Jadi adalah wajib ini maksudnya. Ayo. Sunnah agar duduk ini dikerjakan sepanjang membaca surah Al-Ikhlas, dan sunnah pula agar dibacanya. Nah, kadarnya adalah penulis ini mengatakan membaca suratul Ikhlas. Kadarnya ini adalah baca suratul, ini adalah sunnah. Tetapi yang wajib adalah tumakninah. Wajib adalah kadar tumakninah. Tetapi disunatkan dia lama sedikit. Dan biasanya kita mendatangkan selawat, kita mengatakan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jamaah juga mendatangkan sayyidul istighfar ataupun istighfar. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada pendapat mengatakan ini sa'atul istijabah. Sa'atul istijabah, ada pendapat mengatakan apabila khatib duduk di antara dua khutbah. Ini kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan hari Jumaat, yang mana Nabi mengatakan akan ada satu masa yang mana seseorang hamba itu berdoa, Allah akan kabulkan doanya.
Tetapi tidak diketahui bila masa ini. Ulama kita khilaf. Ada ulama mengatakan apabila khatib ini duduk di antara dua khutbah. Sebahagian ulama yang lain, yang ramai jumlah mereka, mengatakan sebelum terbenamnya matahari. Ini daripada amalan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sebab Sayyidah Fatimah sebelum terbenamnya matahari hari Jumaat, dia akan duduk di sejadahnya. Maka ulama kita cenderung ini kepada pendapat ini tersebut. Jadi biasa di Hadramaut mereka akan mengadakan duha mana-mana kalau hari Jumaat, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Sebab ini adalah masa yang barakah. Cuma kita di Singapura ni susah sikit ya. Sebab ini adalah masa kita tengah balik daripada kerja. Tapi hatta ini dalam perjalanan pun kita boleh baca doa dan sebagainya. Sebab ini adalah daripada saat istijab. Bagi khatib yang kerana uzur dia berkhutbah dengan duduk, wajib memisahkan duduk khutbah dengan diam serta. Sekarang penulis mengatakan ada khatib ini misalnya dia tidak boleh berdiri, dia naik ini kursi roda misalnya. Tetapi dia ulama besar misalnya, orang tak nak orang lain jadi khatib, orang nak dia juga jadi khatib sebab dia tak boleh berdiri. Jamaah mengatakan tak apa, kita tak nak orang lain, kita nak orang ini yang menjadi khatib. Dia boleh jadi menjadi khatib. Tapi soalannya bagaimana duduk di antara dua khutbah? Kalau sekiranya dia memang all the way dia duduk, macam mana dia nak memisahkan? Maka di sini penulis mengatakan dia memisahkan dengan sakta. Yakni sakta ini maksudnya dia berdiam sebentar dengan niat memisahkan khutbah. Dengan niat ini memisahkan kedua khutbah. Tersebut di dalam Al-Jawahir. Apabila di antara dua khutbah sang khatib tidak duduk, maka dua khutbahnya dianggap satu, dan kerana itu hendaklah ia duduk lalu meneruskan khutbah yang ketiganya. Sekarang ini kalau khatib terlupa pula, khatib terlupa nak duduk, khatib ini terlupa nak duduk, selepas itu dia dah habis khutbah, sekali dia teringat tadi ini dia tak duduk, Masya Allah, apa dia nak kena buat? Dia tidak boleh solat. Tidak boleh solat. Yani dia nak kena, sekarang boleh faham insya-Allah ya. Sekarang dia mendatangkan khutbah yang pertama. Jadi dia habis khutbah yang pertama, dia tak duduk. Dia datangkan khutbah yang kedua dengan rukun-rukunnya. Selepas itu dia teringat yang dia belum duduk, maka wajib dia nak kena duduk, lepas itu buat lagi satu khutbah. Sebab yang khutbah yang pertama itu dikirakan satu. Walaupun dia mendatangkan dua khutbah, ia dikirakan sebagai satu. Apa sebabnya? Sebab dia tidak memisahkannya dengan duduk. Jadi apabila dia tidak memisahkannya dengan duduk, ia dikirakan sebagai satu. Jadi dia nak kena duduk dan mendatangkan khutbah yang ketiga. Ini yang penulis mengatakan. Dari semua sekali dia mendatangkan 3 khutbah. Sebab ini 2 khutbah dikirakan satu. Boleh faham insya-Allah? Baik. Ketujuh, mualah di antara 2 khutbah. Juga di antara ini penting ya. Ini kadang-kadang ya, ada orang ini mungkin ambil liwa ini kat sini. Kita lihat ini kalau tidak ada mualah, tidak sah ini khutbah. Jadi kita nak kena pay attention, ini masalah ini. Juga di antara rukun satu dengan berikutnya, di antara 2 khutbah dengan solat Jumaat, hendaklah tidak terpisah panjang menurut ukuran umum. Jadi pertama sekali kita ada mualah di antara 2 khutbah. Maksudnya khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Dia tidak boleh terlalu lama. Dia tidak boleh terlalu lama. Yang kedua, kita ada khutbah di antara rukun yang ini khutbah. Dia mesti ada mualah ini di antara rukun khutbah. Dan juga yang ini kita ada mualah di antara khutbah dengan salat. Jadi dia balik kepada uruf. Dia balik ini kepada uruf. Bila apa yang kita maksudkan lama? Sebagian ini ulama kita mengatakan lama ini dia adalah seperti seorang melakukan salat 2 rakaat hanya dengan rukun sahaja. Jadi agak-agak berapa lama? Kalau satu orang ini dia melakukan salat 2 rakaat, Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Terus baca Fatihah, waladdallin amin, terus ini rukuk. Rukuk ini hanya ambil tumakninah. Sami Allahu liman hamidah, tumakninah, sujud tumakninah, begitu. Naik rakaat kedua, baca Fatihah lagi sekali. Agak-agak berapa lama? Mungkin wallahu a'lam, mungkin kita mengatakan 2 minit. Dari dia tidak boleh lebih ini daripada itu.
Dan daripada kesilapan ini, ulama kita mengatakan daripada kesilapan sebagian khatib, dia dah turun di mimbar, dia bikin announcement. Jemaah yang dirahmati Allah, harap kita dapat rapatkan saf. Bagi mereka yang ada handphone, harap matikan handphone. Jemaah di belakang sana tolong masuk. Ini masalah ya. Ini sepatutnya ini tidak dilakukan. Ini semua dilakukan sebelum. Yakni maksudnya jemaah semua ini nak kena faham ini perkara ini. Jadi apabila dia turun daripada khutbah, maka dia terus melakukan takbir selepas iqamah. Nah, ini biasa berlaku dekat negeri kita. Tapi kalau kita pergi negeri yang seperti di Tarim ini, misalnya kita lihat ini khatib sana macam mana. Saya masih ingat Jami' Tarim dulu. Khatib ini dia apabila habis khutbah, dia masya-Allah dia dengan cepat dia turun mimbar, dan bila kita lihat kita dapat lihat dia sedang mempercepatkan. Terus dia sampai bawah, terus takbir. Sampai gitu sekali. Kalau di sana mereka jaga benda-benda seperti ini. Mereka tidak ada macam nak ambil lewa kan, turun gini ataupun nak menegur dan ini dan sebagainya. Sebab kalau muala kalau tidak ada muala, maka nak kena khutbah lagi sekali. Dan dia akan menyebabkan solat kita tidak sah. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini ya. Ada siapa ada soalan? Tidak ada. Yes. Ya. 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 Perkara ini kita ada khilaf di antara Ibn Hajar dan Imam Ramli. Kita kalau ada khilaf di antara Ibn Hajar dan Imam Ramli tidak ada masalah. Sebab ini adalah khilaf dalam mazhab. Kalau kita nak ingatkan pun boleh. Kalau kita nak berpegang kepada pendapat mu'tamad, tetapi ada pendapat mengatakan hatta kalau jemaah itu tidak dengar, yang mana disebabkan ada benda bising. Tapi kalau benda bising itu tidak ada, dia akan dengar. Ada pendapat mengatakan sah. Sebab apa yang penting adalah dia berada di tempat yang mana dia boleh dengar. Dia boleh dengar. Jadi ini seperti mana dia perbezaan di antara adakah mereka semua wajib mendengar ataupun setakat mereka berada di tempat itu yang mana mereka boleh mendengar, tetapi disebabkan ada benda-benda lain mereka tidak mendengar. Jadi ini adalah perbezaan. Seperti mana pendapat Imam Nawawi pendapat yang kedua yang mengatakan sah. Jadi kita kena tengok dia punya khilaf. Kita kena faham kadang-kadang dia punya masalahnya. Kalau masalahnya ketara, maksudnya kita tidak ada perbezaan ini ulama. Misalan khatib ini misalan tidak datangkan hamdalah, tidak datangkan salawat Nabi SAW. Pernah berlaku. Khatib ini memulakan khutbah dengan bahasa Inggeris. Cuba bayangkan. Tidak ada bahasa Arab. Jadi masalah. Jadi benda seperti ini kita nak kena tegur. Kalau sekiranya dia meninggalkan benda-benda yang ketara, kita tahu kalau dia meninggalkan ini, khutbah tidak akan menjadi sah. Tapi kalau masalah khilafiyah yang mana dia bukan ini masalah yang ketara, dia tidak tinggal rukun ini misalnya, cuma kita ada khilaf ini di antara Ibn Hajar Imam Ramli, tidak ada masalah. Seperti kita tertidur saat melakukan khutbah. Ya betul. Sekarang kalau kita ada 40 orang ini misalnya, 2 orang tertidur, kalau mengikut pendapat muktamad tidak sah khutbah. Sebab 39 orang ada, 1 tertidur. Jadi nak kena kejut orang ini, lepas itu nak kena ulang. Nak kena ulang ini khutbah. Tetapi ini adalah khilaf. Kita ada khilaf ini ulama. Seperti mana tadi kita mengatakan. Jadi insya-Allah sah ini. Jadi kita baca sedikit Zubat. Masih datang lagi bab solat Ustaz. Muka surah 66 sampai 67. 56. 66. Apa dia? 66 sampai 67. 66. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafu batni sajidin anfasihi
فريقا كالشبر بين قدمين والجلسة الراحة خفيفاها في كل ركعة تقوم عنها وسبح إن ركعت أو إن تسجد وضع على الفخذين في التشهد يديك واضمم ناشرا يسراك واقبض سوى سبابات يمناك وعند إلا الله فالمحلل ارفع لتوحيد الذي صليت له والثاني من تسليمات التفاته ونية الخروج من صلاته ينوي الإمام حاضريه بالسلام وهنا وردا على هذا الإمام شروطها الإسلام والتمييز للسبع في الغالب والتمييز للفرد من نفل لمن يشتغل والفرد لا ينوى به التنفل والظهر ما لم يعفى عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراءة لنا في ديننا مع أهل الحكم أنثى وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وعنا أثاك يا علماء نصر بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقرب برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرق اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسامع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاصنع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي فاتحة الله تقبل الصلاة والدعاء إلى الرحمة والدعوة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وبالخصوص فضيلة الأستاذ جلال الدين حسن اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بصالحات اعمالنا واجل الله كريم بفضل سبحان ربك بالعزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمه الله